Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk ruang komentar pagi ini akan bawakan bagaimana usaha berterusan untuk inisiatif memperluaskan kesedaran tentang penyakit rabies, terutamanya bagaimana situasi dan juga risikonya dan langkah pencegahan di Malaysia. Bersama kami pagi ini Dr. Aida Muhid. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami. Beliau merupakan pengarah kanan bahagian kawalan penyakit dan biosecurity veterinar Jabatan Perkhidmatan Veterinar. 28 September kami difahamkannya Doktor hari kesedaran untuk penyakit rabies ini, tapi untuk pengenalannya kepada para penonton, bagi mereka yang belum tidak begitu mahir ataupun tidak begitu biasa dengan risiko dan apa sebenarnya definisi penyakit rabies ini, mungkin doktor boleh berikan sedikit pengenalan kepada mereka. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya untuk program pada pagi ini Selamat Pagi Malaysia. Jadi untuk soalan yang diajukan tadi, okey, untuk makluman semua inilah penonton penyakit rabies adalah penyakit anjing gila yang disebarkan melalui virus Lassa virus. Dia penyakit ini bersifat zoonotik, maksudnya dia boleh menjangkiti daripada haiwan kepada manusia, dan rabies terjangkit melalui luka, gigitan daripada anjing rabies ataupun rembesan daripada alio ataupun cairan anjing yang terjangkit rabies kepada luka ataupun kepada mukus membran pada mata ataupun mulut. Dan masa inkubasi penyakit rabies adalah 10 hari sehingga 6 bulan, dan kita akan lihatlah tanda-tanda klinikal pada anjing tersebut menunjukkan simptom alio meleleh, tiba-tiba haiwan itu akan menyerang apa-apa benda di sekelilingnya lah. Doktor, apakah ada kaitan sekiranya, sebab kita tahu kebanyakan risiko ini datang dari anjing liar dan yang tidak berada dalam jagaan seorang pemilik. Apakah itu sebenarnya benar? Sejauh mana sebenarnya perkaitan antara vaccinated dengan tidak vaccinated di kalangan anjing ini? Okey, penyakit rabies ni boleh menyerang anjing liar dan juga anjing yang bertuan. Okay. Sekiranya penyakit rabies ni menjangkiti anjing liar dan kita biarkan kita punya haiwan berkeliaran di luar perkarangan rumah atau di kawasan yang berhampiran dengan anjing liar, kemungkinan mereka akan digigit dan mereka akan mendapat penyakit rabies. Dan untuk penyakit rabies sebenarnya kita boleh cegah melalui vaksinasi. Jadi diharap para pemunya anjing dan kucing perlulah memvaksinasi anjing mereka dengan vaksin rabies setiap tahun untuk mencegah daripada jangkitan penyakit rabies. Dari masa ke masa kita dengar juga kes ini menular di beberapa kawasan di seluruh Malaysia. Bagaimana antara intipati sambutan hari rabies ini boleh memberikan lebih pemahaman kepada masyarakat tentang segala aspek yang berkaitan tentang penyakit ini? Okey. Hari rabies ini kita adalah dia merupakan program antarabangsa yang disambut di seluruh dunia, di mana semasa program rabies kita akan memberi kesedaran kepada orang awam, terutamanya kanak-kanak dan juga awam untuk mengenali apakah itu penyakit rabies, apakah tanda-tanda penyakit rabies yang kita boleh lihat pada haiwan peliharaan kita, dan bagaimana kita boleh mencegah jangkitan tersebut dengan mengamalkan pemunyaan haiwan yang baiklah. Maksudnya kita kena menjaga supaya haiwan kita terhindar daripada penyakit dengan melakukan vaksinasi dan juga memastikan ternakan haiwan kita tu sentiasa diikatlah. Kalau kita mempunyai anjing, haiwan tersebut perlulah diikat di dalam rumah. Dan sekiranya kita nak bawa berjalan, perlulah ada talilah. Kita tak boleh membiarkan mereka, anjing tersebut berkeliaran dan mengganggu orang awam. Doktor cakap tentang diikat dalam rumah. Maksudnya maknanya berada dalam kawasan rumah yang selamat. Kawasan rumah sajalah. Okey, jadi tidak semestinya diikat dalam rumah. Okey, doktor, sejauh mana sebenarnya sekiranya anjing itu divaksin, terutamanya mereka yang mempunyai haiwan peliharaan ini, anjing tersebut divaksin, bagaimana ia dapat menurunkan dalam jangkaan, kalau ada statistik yang boleh dikongsikan, bagaimana ia boleh mengurangkan jangkitan rabies ini di kalangan populasi anjing? Okey, bagi kawalan penyakit anjing gila,
salah satu langkah kawalan adalah dengan vaksinasi. Dan untuk mencapai imuniti yang berkesan untuk kawalan penyakit rabies, kita perlu vaksin sekurang-kurangnya 70% populasi anjing di Malaysia lah. Dan kita beri penekanan kepada anjing yang bertuan supaya vaksinasi dijalankan setiap tahun. Dan oleh sebab itu di Malaysia kita mewujudkan apa yang kita panggil sebagai zon penampan. Zon penampan di sempadan antara sebenarnya Malaysia dengan Thailand, di mana di sini berapa aktiviti kawalan dilaksanakan. Maksudnya kita mewajibkan vaksinasi semua anjing di kawasan sempadan. Dan yang kedua, kita akan melaksanakan surveillance. Maksudnya kita akan buat pengambilan sampel di seluruh semenanjung di Sabah dan Sarawak untuk melihat sekiranya terdapat jangkitan penyakit rabies. Ketiga yang juga penting dari segi kawalan anjing terbiar. Terutamanya stray dog sebab kita maklum anjing liar ni juga adalah pembawa rabies dan adalah agak sukar bagi kita nak vaksinasi anjing liar dan diharap dengan itu kita dengan kerjasama PBT akan melaksanakan kawalan populasi. Maksudnya pemusnahan anjing liar yang boleh memberi risiko kepada jangkitan rabies. Kalau kita beralih sebentar, Doktor, dari segi kawalan populasi dan berbalik kepada haiwan-haiwan tersebut, sekiranya seseorang itu dijangkiti rabies, apa antara tanda-tanda yang boleh dilihat untuk mengenal pasti simptom yang dirasai? Okey, sekiranya seseorang mungkin digigit oleh anjing dan mereka akan rasa seperti demam, sakit-sakit badan, sakit kepala dan dia ada yang kritikal tu dia macam takut pada air. Kita panggil hydrophobia. Takut pada air. Dan dalam keadaan situasi yang teruk dia akan pergi sehingga tahap lumpuh dan koma lah. Dan sekiranya mendapat tanda-tanda awal ini sekiranya mereka mendapat tanda awal ini, mereka perlulah pergi kepada klinik-klinik kesihatan di mana doktor akan melihat risiko jangkitan tersebut dan mereka akan diberikan vaksin lah. Dan IgG. Okey, Doktor. Soalannya juga kita dapat daripada para penonton. Sekiranya seorang pemunya itu ataupun seorang itu dijangkiti rabies dan dapat disahkan daripada haiwan peliharaan beliau sendiri, apa akan berlaku kepada haiwan peliharaan tersebut? Okey, bagi kes kita syaki jangkitan rabies, anjing tersebut kita akan letakkan dalam kuarantin pengasingan di mana kita akan memantau tanda-tanda klinikal terhadap rabies lah dalam tempoh 14 hari. Dan sekiranya haiwan tersebut menunjukkan tanda rabies, kita akan put to sleep lah kita terpaksa. Apakah ada rawatan untuk tak ada. Sebab penyakit rabies dalam anjing dia akan menyebabkan 100% kematian. Kalau kita biarkan pun anjing tersebut akan matilah. That's why kita akan put to sleep secara baik. Kita akan matikan anjing tersebut dan kita akan ambil sampel otak untuk diagnosis penyakit rabies di makmal. Berapakah dari segi kekerapan haiwan ini perlu diberikan vaksin? Vaksin kita cuma beri setahun sekali sahaja. Setahun sekali. Dan bagaimana juga dalam usaha untuk memastikan kita peka dengan situasi ancaman dan juga langkah pencegahan rabies, tapi dari segi kebajikan haiwan juga, kadang-kadang haiwan liar ini terdedah kepada penganiayaan daripada segelintir masyarakat sebab rabies mereka akan dizalimi secara tidak langsung. Bagaimana pula dalam hari kesedaran ini diberikan supaya ilmu itu sampai dari segi pencegahan dan bukan memberikan situasi yang lebih teruk lagi kepada anjing-anjing liar ini? Okey, untuk kawalan anjing liar, kita juga bekerjasama dengan NGO dan kebajikan haiwan untuk memastikan supaya anjing liar ni sekiranya datang kepada komuniti, kita sarankan mereka boleh ambil anjing liar tersebut untuk diadoptasi. Maksudnya banyak NGO yang berusaha itu diadoptasi di mana diberi kebajikan makan, minum dan tempat ni tinggal dan diberikan kepada keluarga angkat. Kita tak nak bila diberi makan, minum dihantar semula
keluarlah. Doktor, sedikit masa yang kita ada ini, mungkin doktor boleh kongsikan apa antara pengisian untuk Hari Kesedaran Rabies tahun ini? Okey, antara pengisian untuk Hari Rabies, seperti biasa kita ada satu, kita ada pertandingan pengucapan awam. Dan pertandingan pengucapan awam ni telah pun tamat pada 25 September. Dan kita akan war-warkan pemenang pada 1 Oktober, hari Ahad ini. Kedua, kita ada forum Rabies Day, di mana beberapa panel jemputan telah dijemput untuk memberi maklumat dan penerangan kepada orang awam mengikut bidang kepakaran masing-masing lah. Jadi pada masa itu saya akan terlibat. Profesor Latifah daripada UPM, dari segi makmal donasis di UPM. Dan kita juga ada Dr. Mazuna dari segi kebajikan haiwan. Dan Encik Kelvin daripada SPCA, bagaimana kerjasama NGO untuk membantulah dari segi kawalan rabies. Dan juga kita ada Dr. Wignes daripada KKM lah, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk memberi penerangan kepada orang awam apa tindakan sekiranya kita mendapat luka gigitan anjing liar, apa tindakan yang kita perlu buat untuk menjagalah kesihatan masing-masing. Kalau kita lihat slide speaker tadi, memang forum ini diisi dengan key speakers, mereka yang sangat berpengalaman dalam bidang. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini, dan juga pada pihak masyarakat kita harapkan mendapat banyak info yang bermanfaat daripada yang telah pun dikongsikan. Kita ingin ke Perak seketika untuk mengetahui apa antara tarikan seni kraf parang dan pisau. Jadi terus bersama pelapor di lokasi, silakan.